Assalamualaikum dan selamat sejahtera adik-adik. Hari ini kita akan belajar tajuk ukuran dan sukatan. Kita akan fokuskan kepada jisim. Selepas pembelajaran ini, adik-adik boleh mengenal unit jisim, menimbang jisim objek dan menganggar jisim objek. Cuba adik perhatikan gambar ini. Ini menunjukkan situasi di sebuah pasar raya. Budak lelaki ini mengambil satu kotak susu tepung. Jisim susu tepung ini ialah 1 kilogram. Budak perempuan ini pula membengkang sebungkus roti. Roti ini jisimnya 400 gram. 400 gram ditulis sebagai 400 G. 1 kilogram pula ditulis sebagai 1 kg. Ingat ya adik-adik, simbol gram ialah G. Simbol kilogram ialah kg. Jom kita tengok gambar yang ini pula. Jika 450 gram ditulis 450 G, 120 gram ditulis macam mana ya adik-adik? Ya, 120 gram ditulis sebagai 120 G. 3 kilogram pula ditulis sebagai 3 kg. Betul adik-adik? G untuk gram, kg untuk kilogram. Adik-adik ingat ya, kalau benda tu kan, dia nampak macam ringan, dia adalah dalam gram, G. Kalau benda tu nampak macam berat kan, dia dalam kg. Cuba adik perhatikan penimbang ini. Kalau adik-adik nak tahu, setiap sengkatannya mewakili 50 gram. Kenapa 50 gram? Okey, adik tengok sini ya. Selepas nombor sifar ialah nombor 50. Dan kenapa gram? Tengok ni dekat penimbang ni ada unit G. Jadi setiap sengkatan ialah 50 G. Kita tengok pula penimbang yang lain. Adik bolehkah adik nyatakan apakah nilai sengkatan pada penimbang ini? Ya, adik tengok dulu selepas nombor sifar ni. Nombor apa? Betul, 100. 100 apa? G ke kg? Ya, dia dah tulis dekat sini kan? 100 G. Jadi, setiap sengkatan ialah 100 G. Jom kita tengok pula penimbang yang ini. Apakah nilai setiap sengkatannya? Adik tengok ni. Selepas nombor sifar, nombor apa? Ya, 1. 1 apa ni? 1 G, 1 kg? Ya, adik tengoklah yang ada dekat sini. 1 kg. Jadi setiap sengkatan ialah 1 kg. Sekarang, jom kita belajar pula bagaimana nak timbang jisim objek. Adik perlu ingat, sebelum timbang objek tu kan, pastikan jarum penimbang tunjuk sifar. Sebelum adik letak objek tu, pastikan jarum ni tunjuk ke nombor sifar. Kemudian barulah adik letak objek tu. Kalau berdasarkan gambar ini, jisim apple ialah 800 G. Manakala jisim limau ialah 2 kg. Adik-adik, bolehkah adik nyatakan jisim manakah yang lebih? Sepaket biskut kah? Atau segulung kapas? Sebelum adik
Ketika adik berikan jawapan, adik perlu tahu ya, jisim sesuatu objek tidak bergantung pada saiz objek tu. Maksudnya kalau benda tu besar, tak semestinya dia berat. Tak semestinya jisimnya lebih. Contoh ya adik-adik, span dan batu. Adik-adik rasa antara span dan batu yang mana besar? Mestilah span yang besar kan? Tetapi, adakah span jisimnya lebih berbanding batu adik-adik? Ya, tidak. Jadi adik-adik, yang manakah jisimnya lebih? Biskutkah? Atau kapas ini? Sekarang, jom kita menganggar pula jisim objek. Okey. Di sini dinyatakan jisim sebiji ciku ini ialah 60 gram. Dia baca dekat sini, 60 gram. Kemudian, budak lelaki ini menganggarkan jisim 2 biji ciku lebih kurang 110 gram. Adik perlu tahu ya, buah ciku ni tak semestinya sama saiz dan sama berat. Jadi kita kena anggar jika kita nak beli 2 biji ciku katakan. Okey. Jadi beratnya yang diteka oleh budak lelaki ini, yang dianggarkan oleh budak lelaki ini ialah 110 gram. Bagaimana kita nak tahu jawapan jisim yang diberikan budak lelaki ini betul ke tidak? So kita kena timbang. Dan berdasarkan hasil timbangan tersebut, budak perempuan ini menyatakan anggaran itu hampir tepat. Jisim sebenar ialah 120 gram. Bezanya dalam berapa je tu adik-adik? Ya, dalam 10 gram je kan? Budak lelaki tu tadi teka 110 gram. Jawapan sebenar ialah 120 gram. Adik-adik, cuba adik tengok yang ini pula. Jisim plastising yang akan dibuat model gajah ialah 300 gram. Anggarkan jisim model gajah ini. Adik tengok ni. Mula-mula ada seketul ni plastisin. Kemudian dah buat model gajah macam ni, ada lebih sikit. Adik rasa-rasa model gajah ni berapalah beratnya jisimnya? Mula-mula 300 gram. Lepas tu dah jadi model gajah, lepas tu ada lebih sikit plastisin, adik rasa-rasa berapa? Makin bertambah ke makin berkurang? Ya, mestilah makin berkurang. Dan jawapannya ialah 200 gram. Senang kan adik-adik? Jangan lupa buat latihan yang akan diberikan nanti.